Hai, saya Camat Chubri. Saya dan kumpulan saya ingin menyampaikan forum kami hari yang bertajuk Jenayah Cyber. Dipersilakan. Selamat pagi dan selamat sejahtera. Sebelum saya mulakan, saya ingin mengalu-alukan kedatangan anda ke majlis kami hari ini. Kami berharap bahawa kita semua akan mendapat faedah yang sangat berguna dari forum ini dengan tepat. Tajuk forum kami hari ini adalah mengenai isu teknologi maklumat dan komunikasi yang memberi tumpuan kepada urusan manusia terhadap jenayah cyber. Sebelum pengenalan, izinkan saya memperkenalkan sekumpulan ayat. Duduk jauh hari menikmati kuaci sambil bernilai emas berlian. Tiada faedah pahlawan kekunci. Puas sebentar, rosak kendian. Tanpa basa-basi lagi, saya ingin memperkenalkan dua anggota panel yang bukan orang asing bagi anda. Sejumlah faktor penting menyumbangkan kepada jenayah cyber. Kemunculan internet sebagai alat komunikasi terkini adalah punca jenayah cyber. Tidak ada yang dapat mengawal maklumat yang dipaparkan di berjuta-juta laman web. Dan ini akan membolehkan pengaktifan berjuta-juta laman web. Hasilnya, internet menyebarkan pelbagai maklumat baik yang benar maupun yang salah. Untuk mencapai tujuan pemalsuan virus dan kaedah lain digunakan, ramai pengguna internet yang tidak pandai menggunakan komputer dan ceroboh ketika memberi maklumat peribadi di internet membantu memudahkan jenayah ini. Tambahan pula, setelah banyak perubahan komputer mudah digunakan mempromosikan penyebaran jenayah cyber, banyak ciri seperti perkhidmatan internet telah ditambahkan ke komputer. Ini telah menarik minat banyak orang yang ingin belajar menggunakan komputer. Sama ada untuk kebaikan atau kejahatan. Salah satu sebab berlakunya jenayah cyber yang meluaskan adalah sikap manusia yang sukar dikawal. Ini disebabkan oleh fakta bahawa jenayah cyber sering dilakukan oleh individu yang mempunyai sikap negatif. Oleh itu, sebilangan orang hanya berminat dengan hasilnya dan tidak berminat dengan cara penggunaannya. Walaupun rawatannya tidak berkesan, sebilangan orang menyerang sistem tanpa alasan lain selain bersenang-senang atau menggunakan pengetahuan mereka yang baru diperoleh. Remaja merangkumi majoriti dari mereka. Mereka tidak menyedari kenyataan bahawa apa yang mereka lakukan untuk salah. Dan mereka tidak tidak beralasan sebelum bertindak. Faktor seterusnya ialah masyarakat yang tidak menyedari cara menggunakan komputer. Majoriti penjenayah cyber ini adalah pengguna komputer atau profesional. Salah satu sebab orang sering menjadi sasaran penjenayah cyber ialah mereka tidak memahami bagaimana melindungi diri mereka dari ancaman jenayah cyber. Terima kasih. Encik Kawin Balu, terima kasih atas kebijaksanaan anda. Salah satu penyebab jenayah cyber menurut keterangan di atas adalah tindakan masyarakat sendiri. Penjenayah cyber memanfaatkan kekurangan kemahiran komputer orang. Bagaimana ini akan mempengaruhi masyarakat dan negara kita jika terus merebak? Untuk menyelesaikan masalah ini, anda mesti terlebih dahulu menjawab soalan Encik Thamizuri.
Moderator harus berterima kasih. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih atas peluang untuk bercakap mengenai forum kami hari ini. Jenayah cyber mempunyai pelbagai kesan. Pengguna akan dirugikan oleh aplikasi dalam talian jika tidak ada keamanan atau keselamatan dalam proses transaksi pembayaran dalam talian. Pengguna berisiko ketiga menggunakan laman web tidak rasmi dalam proses perbankan dalam talian kerana mereka secara tidak sengaja memberikan kata laluan kepada penjenayah cyber. Penjenayah cyber akan lebih senang menggondam atau mencuri maklumat bank pengguna akibatnya. Peratasan angkat akan memperlihatkan pengguna organisasi atau laman web yang menggunakan aplikasi dalam talian ini untuk ancaman dan gangguan penjenayah cyber dengan tujuan mencuri atau memindahkan dana pengguna ke akaun mereka, mengembalikan maklumat korporat sulit dengan tujuan untuk mengganggu operasi organisasi. Maybank menjadi mangsa jenayah cyber yang sama pada tahun 2007. Ketiga, pelanggan menggunakan laman web tidak rasmi atau memproseskan pemindahan akaun. Malangnya, apabila pengondam mempunyai akses mudah ke data perbankan pengguna, mereka kehilangan sejumlah wang. Banyak organisasi dan pengguna telah aplikasi pembayaran dalam talian dengan cara yang tidak mengganggu. Mungkin Cik Mary memerlukan sedikit nambahan? Kehidupan yang dikelilingi oleh teknologi tanpa sempadan melahirkan sekelompok orang yang menjalani kehidupan yang sederhana dan sederhana. Jadi, jenayah mula berubah arah dengan tren moden. Jenayah cyber adalah penyumbang utama kes jenayah di negara maju seperti Amerika Syarikat, China, Jepun, dan Korea, serta negara membangun seperti Malaysia, yang juga diancam oleh jenayah cyber. Jenayah cyber yang mempengaruhi keselamatan negara sekiranya berlaku pelanggaran data di luar negara. Ini akan menyebabkan kerusuhan politik di negara ini yang mengakibatkan sistem pemerintahan negara ditutup. Dari sudut keuangan, untuk memastikan keselamatan negara dan memerangi jenayah cyber, pemerintah mesti menumpukan sumber daya yang besar untuk pertahanan. Tambahan lagi, pornografi diedarkan secara meluas di internet. Satu klik tertikus tanpa izin penapisan, penggunaan dapat mengantar dan menerima data. Ini akan menjadikan jenayah cyber lebih mudah, seperti jika orang yang tidak bertanggung jawab menyiarkan maklumat palsu mengenai kematian Ketua Polis Tan Sri Ismail Omar. Kesalahpahaman ini membingungkan masyarakat dan pemimpin perniagaan di dalam dan luar negara. Mengantar dan menerima maklumat yang data yang tidak disaringi menghasilkan jenayah cyber seperti yang dibuktikan dalam kes ini. Ketiga-tiga panel berhak mendapat penjelasan yang mendalam. Jenayah cyber memberi kesan yang besar kepada mangsa dan pelaku. Namun, jenayah ini memberi kesan kepada seluruh negara. Negara ini berada dalam bahaya yang besar sehingga menyebabkan kerusuhan. Jadi, apa yang boleh dilakukan mengenainya? Adakah langkah atau inisiatif yang boleh diambil? Silakan Cik Mary arahkan soalan ini ke perbincangan kumpulan kedua kami. Masih mandatory, kembali ke soalan asal. Jenayah cyber yang sedang meningkat dalam era globalisasi sekarang perlu ditangani dan dicegah. Salah satu langkah paling berkesan yang dapat diambil adalah menyediakan maklumat mengenai jenayah cyber kepada masyarakat umum. Seperti kata pepatah, bongkokkan bulu, biarkan dari rebung. Pendidikan dan pendedahan mengenai jenayah cyber harus bermula di sekolah. Kanak-kanak cenderung untuk terlibat atau menjadi mangsa jenayah cyber sekiranya mereka terdedah kepada usia muda. Selanjutnya, pengetahuan dan kesedaran mengenai jenayah cyber dapat disebarkan melalui media tradisional dan elektronik.
Tambahan pula, penggunaan teknologi forensik dalam dunia teknologi pengkomputeran digital harus diperkukuhkan untuk mencegah dan menangani jenayah cyber. Dalam dunia cyber masa kini, pencerobaan atau penghuniman komputer, pencurian maklumat, serangan virus komputer dan tindakan jenayah lain semuanya terlalu biasa. Akibatnya, teknologi forensik komputer yang lebih kuat akan lebih berguna dalam penyiasatan, analisis, dan pengumpulan bukti dalam penyiasatan jenayah komputer yang akan dikemukakan ke pengadilan. Beberapa jenis penipuan dan jenayah cyber seperti penyalahgunaan email, penipuan sistem, pelanggaran hak cipta, dan penyalahgunaan komputer memerlukan maklumat dan bukti. Langkah itu adalah strategik yang berjaya untuk menangkap penjenayah cyber yang cuba menyembunyikan maklumat dan bukti kesalahan mereka. Apatah lagi dengan menangani jenayah cyber, ibu bapa harus meluangkan lebih banyak masa untuk memantau aktiviti dalam talian anak-anak mereka. Ibu bapa bukan sahaja harus memerhatikan anak-anak mereka untuk melakukan kegiatan jenayah, tetapi juga agar mereka tidak menjadi mangsa jenayah cyber. Akibatnya, untuk menyelesaikan kes jenayah tersebut, semua pihak harus bekerja sama. Tidak perlu bertanya sama ada ia akan diretas atau tidak, tetapi anda harus bertanya bila lebih baik untuk diretas. Oleh itu, pelbagai agensi harus mengubah cara tidak berfikir untuk menangani ancaman cyber. Dari apa yang dulu saya fikirnya hanya menjadi sistem anti peretasan untuk membolehkan sistem terus berfungsi walaupun setelah digondam, menjadi jenayah cyber tanpa sempadan telah menjadi jenayah tradisional dan berkembang menjadi jenayah terancang tradisional. Penjahat menggunakan teknologi canggih. Menangani masalah ini tidak mudah. Ia juga memerlukan kerjasama dengan pakar lain berdasarkan jenis kejahatan. Channel ketiga kami memberikan sambutan yang sangat baik. Langkah-langkah ini mungkin tidak dapat menghilangkan masalah sepenuhnya, tetapi dapat membantu mengurangkan penyebarannya dan mendidik masyarakat tentang bahaya jenayah cyber. Masa nampaknya iri kepada kita. Ya, bagus. Tetapi saya harap saya menghentikan perbincangan forum kami lebih awal. Tak tumbuh, tak melata, tak sungguh orang tak kata. Terima kasih.